Lại hả em? Lại đây. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. وقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang Syekh Salih Ar-Rawi Al-Jawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, faslun, ay hadha faslun, ini satu fasal pada menyatakan barang yang haram sebab hadath. Dia ada haram dengan sebab haid, ada haram dengan sebab junub, ada haram dengan sebab hadath. Jadi disebabkan kita sebelum ni membahaskan berkaitan dengan wudu, maka dia kaitkan perkara-perkara yang haram apabila batal wudu. Nanti dalam bab mandi pula, dia akan terang pula lah benda-benda yang haram yang orang junub dan juga orang yang haid nifas. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, fasal pada menyatakan barang yang haram sebab hadas, yakni hadas kecil, hadas kecil, okay. Hadas kecil, okay. Bermula haram pada orang yang berhadas kecil itu 5 perkara. Pertama, sembahyang, yakni sembahyang wajib ataupun sunat. Haram berlaku. Bukan makna kalau wajib saja tak boleh, yang sunat boleh, sunat pun tak boleh. Makna secara mutlak lah, sembahyang ni tidak boleh untuk dibuat oleh orang yang berhadas kecil. Kerana ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salata ahadikum. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima sembahyang salah seorang daripada kalian idza ahdatha, apabila seseorang itu berhadas, hatta yatawadda, sehinggalah dia berwudu. Tu hadis dia. Berbeza dengan orang yang daimul hadas. Daimul hadas ni ialah orang yang sentiasa hadas. Contohnya dia tu perempuan yang istihadah. Sokmo-sokmo keluar darah istihadah. Ataupun dia ni sokmo-sokmo kecing, keluar sokmo-sokmo kecing dedah. Ataupun sokmo-sokmo keluar air madhi. Ataupun sokmo-sokmo dia ni ketuk. Ni dia panggil orang-orang yang sentiasa dalam keadaan hadas. Maka dia bukan termasuk di kalangan orang yang haram ni. Kecuali kalau dia hadas tu memang hadas yang ikhtiar dia. Tu kena. Dia ada hadas ittirari, hadas ikhtiari. Hadas ikhtiari dia pilih, makna dia sengaja. Contoh pilihan dia lah, dia kecing, dia memang nak kecing sendiri dalam tandas, memang berasa nak kecing. Ataupun ada pun yang keluar sikit-sikit tu ittirari. Bukan dia nak keluar pun air kecing, tapi keluar juga, baik bocor.
Keluar juga air madhi, sedangkan tidak ada benda yang menaikkan syahwat. Tu iqtirari. Jadi dia tidak haram lah. Begitu juga orang yang faqidut tahurain, orang yang tak ada dua alat suci. Air pun tak ada, debu tanah pun tak ada. Lepas tu macam mana? Wajib semayang tak? Wajib semayang hormat waktu. Bila semayang hormat waktu, maka hadas yang keluar bagi dia tu, hadas pula dah. Dia orang yang tak ada air dan orang yang tidak ada debu tanah yang suci untuk bersuci, maka dia boleh untuk semayang sebagai hormat waktu. Maka dalam dia sekarang nak ambil wuduk, tak ada air. Lepas tu tanah pun tak ada. Tapi sekarang dia berhadas lah. Dia berhadas orang panggil dalam dia semayang juga dalam keadaan hormat waktu dia panggil. Okey, andai kata dia tu orang yang tak ada air, tak ada debu tanah, dia semayang. Lepas tu kencing, batal ke tak? Batal. Kena semayang lain. Walaupun lepas pada tu tak ada air, tak ada debu tanah lagi, tapi sebab dia kencing tu hadas lah. Lepas tu macam mana? Ulang balik semayang. Dia dikira batal semayang. Nak ulang ada air, tak ada air juga. Debu tanah, tak ada juga. Semayang balik. Semayang sebagai hormat waktu yang lain. Gitu. Kemudian kata mu'allif rahimahullahu ta'ala, tu dengan sebab semayang. Dan barang yang pada makna semayang. Dan barang yang pada makna semayang, seperti sujud tilawah. Sujud tilawah dan sujud syukur. Sujud tilawah ialah sujud kerana ada ayat sajadah. Ayat sajadah. Ada beberapa belah lah dalam Quran tu. Jadi dengan makna kalau dia baca berarti ayat tu sunat sujud tilawah. Sama ada luar semayang ataupun dalam semayang. Sujud syukur pula ialah mendapat nikmat yang tak disangka-sangka. Kemudian dia dapat, maka sunat untuk sujud. Tapi kalau dia nikmat itu nikmat yang berkekalan, itu tak sunat sujud. Contoh dia kata, saya sujud selepas semayang ni kerana saya masih bernafas. Itu istimrar, nikmat yang berterusan, bukan nikmat yang tak sangka-sangka. Jadi kalau dia buat sujud syukur, tak jadi sunat. Bahkan kalau dia sujud saja-saja, hukum dia haram. Sujud saja, tak ada kerja sujud. Tak ada sebab syukur, tak ada sebab tilawah, tak ada sebab semayang, dia sujud saja. Hukum dia haram lagi bid'ah. Pada makna semayang, seperti sujud syukur dan sujud tilawah. Begitu juga tawaf. Tawaf pun pada makna semayang juga. Tawaf ni fi manzilatis salah, dia berada pada tempat semayang, sama dengan semayang. Cuma tawaf dengan semayang beza dia ialah, kalau semayang tu dia batal, maka kena buat semula. Tawaf kalau batal, kena ulang pusingan tu saja. Kalau potong pusing berawal habis cerita, penat jauh. Paling-paling kurang berjam tu pun dekat dah dengan Kaabah. Kalau jauh tu tak tahu. Atau pada marah makna. Dan sujud syukur habis. Dan sembahyang jenazah. Sembahyang jenazah perlu kepada wuduk. Ada pandangan yang kata tak perlu wuduk, sebab main jenazah ni doa saja pada hakikat dia. Tapi itu bukan pandangan mu'tamad. Pandangan mu'tamad tetap perlu berwuduk kalau dia itu nak sembahyang jenazah. Cuma sembahyang jenazah ni lah kitab Kasyifatus Saja Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah sebut dia pada maqam sembahyang sunat. Dengan mana kalau dalam bab tayamum, dia boleh sembahyang jenazah berkali-kali. Tak perlu ambil tayamum baru macam sembahyang fardu, tak payah. Walaupun dia fardu kifayah, tapi fi maqamis sunnah. Dia pada maqam sembahyang sunat. Jadi tidak ada masalah kalau jenazah tu ada 1000 kali dengan tayamum yang satu boleh. Sembahyang fardu ain saja, yang sembahyang 5 waktu tu, ataupun sembahyang yang dinazarkan, atau apa-apa sembahyang yang wajib, tu kena ulang baliklah tayamum tu. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalu Allahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Ni tadi yang kita baca tu lah.
Artinya arti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiada diterima Allah Taala sembahyang seorang daripada kamu orang beriman apabila ia seorang tadi berhadas, yakni hadas kecil, hingga mengambil air sembahyang. Ini hadas kecil ya, bukan hadas besar. Riwayat Bukhari dan Muslim, mana hadis sahih. Dua-dua ni hadis sahihain, as-sahihain. Bukhari Muslim ni istilah dia asy-syaikhan. Dua orang syekh dalam hadis. Kalau asy-syaikhan dalam fiqh Imam Nawawi, Imam Rafi'i. Kalau asy-syuyukh Imam Nawawi, Imam Rafi'i, Imam Subki. Kata muallif rahimahullahu taala, keduanya tawaf. Tadi itulah pada Masjidil Haram. Sama ada tawaf itu wajib ataupun tawaf itu sunat. Kerana dia berada pada makna sembahyang. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Hakim, at-tawafu bimanzilatis salah. Tawaf itu berada pada tempat sembahyang, sama. Illa anna Allah qad ahalla fihi al-mantiqu. Kecuali Allah Taala telah menghalalkan ketika tawaf itu cakap. Boleh. Sembahyang tak boleh cakap lah. Cuma walaupun cakap, faman nataqa, maka barang siapa cakap, la yantiqu illa bi khairin. Jangan dia cakap melainkan yang baik-baik saja. Iaitu apa? Doa, zikir lah. Ni selfie. Aduh. Buatlah selfie. Lepas tu kata musannif rahimahullah ta'ala, sama ada tawaf itu wajib semasa umrah ke haji ke, ataupun sunat, saja-saja nak tawaf, sunat. Ketiga, khutbah Jumaat. Jadi khutbah Jumaat perlu berada dalam keadaan suci. Keempatnya, menjabat mushaf. Keempatnya ialah menjabat mushaf. Menjabat ni sentuh lah. Menjabat mushaf makna sentuh lah. Menjabat ni sentuh. Sentuh, pegang, itu. Atau mukhaddam. Situ tulis apa? Makhdum tu empok itu. Mukhaddam dia tadab. Wow. Muqaddam yang Quran juzuk amma tu. Muqaddam. Jadi tak boleh tentu mushaf ni, ni Quran ni, ataupun muqaddam yang juzuk amma tu. Tu. Ataupun lauh yang tersurat di dalamnya. Tersurat mana tertulis. Di dalamnya, di dalam lauh itu Quran. Tersurat padanya, pada lauh, pada tersurat di dalamnya, di dalam lauh. Lauh ni papan. Kalau di Mauritania tu, dia mengapai Quran guna papan. Tulis padam. Hafal. Tu kaedah Mauritania. Kuat mengapai tu. Lauh ni papan lah. Yang tersebut di dalamnya, yang tersebut di dalamnya, yang tersurat di dalamnya, di dalam lauh itu Quran. Jadi Quran yang kita tak boleh sentuh, yang lauh ni ialah Quran yang ditulis di atas lauh untuk belajar. Untuk belajar lah. Kalau benda tersebut ditulis Quran, tapi selain daripada belajar. Contoh, ambil berkat. Tu. Contoh, ambil berkat. Ataupun dia tu tertulis ayat Quran tu di duit. Negara-negara Arab ke, duit dia ada Al-Quran contohnya. Tu tak payah wudu. Kalau wudu jenuh lah, nak angkat duit macam mana? Tu tanggung duit sokmo. Maka hak tu tidak ada masalah. Kerana tidak ditulis untuk belajar. Tapi kalau duit itu ditulis ayat Quran untuk belajar, tak boleh. Tapi tak ada lagi tu. Tu. Ditulis atas duit tu memang untuk duit pun. Maka maknanya tak boleh sentuh lauh yang tertulis di atas yang Quran itu, kena ada qasak lah. Qasak tulis. Kalau qasak untuk belajar tak diangkat. Qasak tu di atas fulus, atas duit tu untuk belajar tak diangkat. Tapi untuk bukan selain belajar, bukan untuk belajar boleh lah. Bawa duit Saudi ke apa yang ada Al-Quran kalau ada.
Begitu juga yang ditulis ayat Quran ni bukan ayat Quran macam mana? Ayat Quran walaupun sebahagian ayat sekalipun. Dia tak penuh ayat, dia tak tulis penuh. Dia tulis separuh. Walaupun separuh. Kata Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullah dalam Tuhfah, dia sebut separuh tu yakni separuh yang memberi faham, memberi faedah. Tapi kalau separuh tak faham, tak jadi ya. Tu. Contoh qul huwa, tak jadi ya. Qul huwa apa? Qul huwa ni umum. Qul huwa apa? Qul huwallahu ahad ke? Apalah. Kalau ditulis qul huwallahu ahad, memang tak boleh lah. Jadi ditulis untuk belajar walaupun sebahagian ayat Quran sekalipun. Walaupun sebahagian ayat Quran sekalipun. Lepas tu ada satu benda lagi, iaitu kalau seseorang itu buat pintu yang ada ayat Quran. Pintu besar, pintu rumah ke, pintu mall ke, ada ke mall? Tak tahu. Pintu mall ke, pintu besar ke, apa-apalah. Maka harus bagi dia orang yang tak ada wuduk ni, harus bagi dia sentuh yang bukan ayat Quran. Bukan tak boleh sentuh pintu langsung. Tak boleh sentuh pintu langsung, tak boleh buka pintu lah. Jadi dia buat design pintu dia tu, pintu rumah dia, pintu ayat Quran semua, full, contoh. Jadi dia tak ada wuduk. Lepas tu macam mana? Sentuh bahagian yang tak ada Quran. Tu disebut dalam Hasyiah I'anatul Talibin. Tu kalau pintu habis. Jadi nak tulis ayat Quran tu, tulisan ayat Quran yang tak boleh diangkat ataupun dipegang itu berdasarkan qasak penulis. Qasak penulis lah, dia tulis ayat Quran tu. Dia tulis ayat Quran tu untuk apa? Untuk belajar. Tak boleh. Qasak untuk memang tulis ni untuk belajar, tak boleh. Ataupun asal dia tulis tu untuk ambil berkat. Macam mana hukum dia? Asal dia tulis untuk ambil berkat, tiba-tiba ubah qasak dia untuk Quran. Macam mana? Khilaf ulama. Khilaf ulama. Ada yang kata tetap ambil hak asal niat, iaitu qasak dia Quran, maka Quran lah. Qasak dia apa asal dia? Contoh asal dia tulis ambil berkat contoh. Lepas tu dia ubah jadi qasak nak tulis Quran. Maka khilaf ulama. Pandangan pertama kata tengok niat asal yang pertama. Kalau ambil berkat lah, tak kira niat yang kedua yang ubah tu. Setengah ulama pula kata dikira niat yang ubah tu. Jadi kalau dia niat ubah kepada Quran, jadi Quran. Kalau dia asal dia qasak nak tulis Quran, berubah nak ambil tabarruk saja, jadi tabarruk lah. Jadi khilaf. Itu berkaitan dengan penulis yang tulis Al-Quran dengan tujuan apa. Jadi kalau seseorang tulis ayat Quran, tulis ayat Quran tu tanpa disuruh orang, maknanya dia saja-saja nak tulis. Sama ada tulis untuk diri dia ke, atau tulis untuk orang lain ke. Jadi kalau dia qasak Quran, jadi Quran lah. Tapi kalau orang bayar dia, suruh tulis Quran, maka qasak bergantung pada orang yang suruh, bukan orang yang tulis. Jadi contoh kalau kita suruh dia tulis Quran, qasak Quran, dia tulis tu jadi Quran. Sebab dia tulis tu kerana orang suruh, dibayar orang. Bukan untuk diri dia, bukan tulis untuk diri dia, tapi disuruh orang lain untuk tulis ayat Quran, dan dia qasak untuk tulis tu ayat Quran, maka jadi Quran. Kalau qasak itu tulis bukan Quran tapi sekadar tabarruk, jadi tabarukan. Tabarruk ni mengambil berkat lah. Tu habis. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, kelimanya menanggung mushaf. Dia sentuh gini, tanggung ambil lah. Gitu. Tanggung Jadi tanggung, sebelum kita baca, tanggung Quran ni dia ada 4 masalah. 4 masalah. Pertamanya tanggung Quran sahaja. Tanggung Quran saja, tak ada wuduk ni, tanggung Quran saja. Maka sepakat Syekh Ibn Hajar, Syekh Ramli, Syekh Zakaria Al-Ansari, haram. Memang haram lah. Sepakat lah, sebab tak ada wuduk, dia tanggung mushaf saja. Sepakat Syekh Ibn Hajar, Syekh Ramli, Syekh Zakaria Al-Ansari. Masalah kedua, kalau dia bawa barang lain. Contoh dia bawa beg.
Dalam tu ada Quran, dalam tu ada kitab contohnya. Ataupun dalam tu ada apa-apalah selain daripada Quran. Maka hak ni khilaf. Khilaf, Syekh Zakaria Al-Ansari dengan Ibn Hajar kata haram. Tak boleh juga. Tapi Syekh Ramli kata halal, boleh. Gitu. Khilaf, ada kata halal, ada kata haram. Tu masalah kalau dia bawa benda lain selain Quran dan dia qasad bawa Quran dan bawa benda lain. Dia qasad begitu. Maka hukumnya khilaf. Syekh Ibn Hajar dengan Syekh Zakaria Al-Ansari kata haram, Syekh Ramli kata halal. Masalah ketiga ialah dia tu bawa Quran dan juga benda lain, tapi qasad bawa benda lain, bukan bawa Quran. Hak tu sepakat juga kata harus, boleh. Syekh Ibn Hajar kata harus, Syekh Ramli kata harus, Syekh Zakaria kata harus. Tu tiga. Dia ambil Quran letak dalam beg, dia ambil kitab letak dalam beg, tapi qasad angkat kitab, bukan angkat Quran. Terakhirnya ialah dia bawa Quran, dia bawa kitab, dia bawa benda lain, tapi tak niat apa-apa. Qasad angkat Quran pun tidak, qasad angkat kitab pun tidak, qasad apa pun tidak. Maka hak ni pun khilaf. Syekh Ibn Hajar Al-Haytami kata haram, tak boleh. Syekh Ramli dengan Syekh Zakaria kata harus, halal. Jadi yang sepakat haramnya ialah kalau bawa mushaf, qasad mushaf saja. Ataupun bawa benda lain dengan mushaf, tapi qasad mushaf saja. Itu haram, ittifaq. Kalau bawa mushaf dengan benda lain dan niat bahawasanya aku sedang bawa mushaf dan benda lain, hak tu khilaf. Ada yang kata haram, ada yang kata halal. Kalau bawa mushaf dengan barang, tapi qasad bawa barang saja tanpa mushaf, itu ittifaq sepakat halal, boleh. Dan kalau dia tak niat apa-apa, niat angkat Quran pun tidak, niat angkat kitab lain pun tidak, hak tu pun khilaf. Ada yang kata haram, ada yang kata halal. Habis. Melainkan ada mushaf itu bercampur surah, bercampur apa? Seperti tafsir dengan Quran. Contoh kita beli tafsir Ibnu Katsir. Rasa ada kat sini itu? Ada? Tak ingat. Tafsir Ibnu Katsir, contoh. Tafsir Ibnu Katsir besar. Jadi boleh angkat tak kalau tak ada wuduk? Boleh. Boleh angkat tak ada wuduk? Boleh. Sebab apa boleh? Sebab tafsir banyak lagi daripada Quran. Berjela-jela tu 8 jilid tu. Quran sejilid dia 8 jilid. Lepas tu dalam sejilid tu pula ada kerat-kerat ayat. Maka boleh. Boleh menanggung mushaf, boleh menanggung ayat Quran yang sekali ada tafsir tu, walaupun dia qasad nak angkat Quran saja sekalipun. Contoh Ibn Katsir tu, dia qasad nak angkat Quran saja, tetap boleh. Sebab dia kitab tafsir. Mengaji contoh kitab bila tu tadi ke, ada ayat Quran tu, kita pun qasad angkat ayat Quran saja. Tak apa. Walaupun tak ada wudu. Ini nisbah tak apa ni, bukan nisbah ada tak ada ni. Ada tak ada lain cerita lah pula. Jadi kalau tafsir tu lebih banyak daripada Quran, maka boleh. Tak ada masalah. Tapi tafsir lebih banyak pada Quran itu kena yakin. Yakin sungguh, tafsir ni lebih banyak daripada Quran. Tapi kalau dia tu sama, ataupun kita syok, banyak ke sikit tafsir? Duk main syok-syok habis cerita. Main syok ataupun sama, sikit ke banyak Quran ni, tafsir ni, maka tak halal, haram. Kalau dia syok, banyak tafsir ke banyak Quran, ataupun sama saja Quran dengan tafsir, maka dia tak boleh angkat kalau tak ada wudu. Tidak halal, haram. Tu. Dia beza dengan sutera. Sutera kalau sama-sama antara sutera dengan bukan sutera, 50% sutera, 50% tak sutera, ataupun kita syok, lebih sutera ke tak lebih sutera, maka hak tu halal. Sutera 50%, 50% lagi bukan sutera, hak tu boleh. Lebih sikit lah sutera, tak boleh. Ataupun syok, mana banyak lagi sutera ke bukan sutera, boleh pakai. Baik. Itu pandangan Syekh Ramli rahimahullahu ta'ala.
Kalau Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullahu ta'ala, dia kata, kalau sama tafsir dengan Quran, boleh angkat. Kalau sama. Tadi Syekh Ramli kata, kalau tafsir dengan Quran tu sama banyak, tak boleh angkat. Syekh Ibnu Hajar kata boleh angkat. Khilaf. Kalau sama antara tafsir dengan Quran, mana banyak lagi? Sama banyak. Maka khilaf, ada yang kata haram, ada yang kata halal. Tafsir Jalalain ada isu. Tafsir Jalalain boleh angkat ke tidak? Sebab tafsir Jalalain ni sikit saja. Dia tafsir satu dua perkataan dengan satu dua perkataan. Dia bukannya panjang-panjang lebar macam Ibnu Katsir ke, Tabari ke, Qurtubi ke. Jadi ulama sebut, kalau kira-kiranya ada orang Yaman. Ini disebutkan, ditanya oleh Syekh Ramli. Ditanya soalan ni kepada Syekh Ramli. Syekh Ramli kata ada orang Yaman kira Jalalain lebih banyak sikit daripada Quran. Cuma ulama sebut lebih warak dan lebih ihtiyat, lebih hati-hatinya tak payah pegang. Sebab boleh jadi nuskhah ada penulis kitab tafsir Jalalain itu ada yang tak tertulis ke perkataan dia, ataupun ada yang gugur ke dan macam mana ke, menyebabkan boleh kurang ataupun boleh sama, maka lebih ihtiyatnya tinggallah. Kalau tak ada wudu, tak payah pegang tafsir Jalalain. Tu isu tafsir Jalalain lah. Lepas tu kalau jenis Quran yang ada, dia panggil muhasyi. Muhasyi ni tepi lah. Tepi itu ada terjemahan. Tepi itu ada terjemahan. Maka hak tu ulama sebut hak tu bukan tafsir. Hak tu bukan tafsir. Hak tu bukan tafsir. Dia tidak panggil tafsir, bahkan dia panggil mushaf. Tu. Dia panggil sebagai mushaf. Dia tidak dikira sebagai tafsir. Yang tepi, bahagian tepi terjemahan tu. Sebab terjemahan tu sebenarnya tafsir juga. Dia nak terjemah tu payah, dia kena tafsir sikit juga Quran tu. Tafsir. Jadi Quran terjemahan yang tepi tu, walaupun Quran tu ada tengah, dia tepi, maka dia dihukumkan sebagai bukan kitab tafsir, bahkan Quran mushaf. Dia ada khilaf. Ni pandangan pertama ni. Ni pandangan pertama yang kata dia ni Quran, dia ni mushaf. Pandangan kedua kata tak boleh pegang. Boleh pegang. Walaupun tak dinamakan kitab tafsir, walaupun dia qasad untuk angkat Quran saja, walaupun ada perbezaan dalam kitab Quran tu, kalau bahagian Quran warna putih, bahagian terjemah warna kuning contoh. Boleh. Tu pandangan kedua. Itu pandangan kedua. Pandangan ketiga mutlak haram. Ada tanda ke, tak ada tanda ke, nampak macam tafsir ke, tak ada tafsir ke, haram lah ke. Tu kaitan dengan Quran yang terjemahannya tepi. Habis. Maka kita tengoklah musannif kita ni, dia nak kata apa? Dia kata seperti tafsir dengan Quran campur, atau ada mata benda yang lain serta meniatkan membawa mata benda itu sertanya mushaf. Kita akan tengok. Mata benda, mana benda lain? Benda lain selain Quran, dia bawa dengan Quran, tapi qasad bawa benda tu dengan Quran. Maka dia khilaf. Macam tadi kita sebut, kalau dia qasad bawa mushaf sekali dengan barang, maka hukumnya khilaf. Syekh Zakaria Al-Ansari dengan Ibnu Hajar kata haram, Syekh Ramli kata harus, halal. Selesai. Maka harus menanggung mushaf. Jadi musannif kita kata harus, makna dia ambil pandangan Syekh Ramli dalam masalah ni. Tu. Adapun harus mengangkat atau menyentuh jika ada mushaf itu serta dagangan. Dagangan ni barang dagangan. Barang lah. Jika sesuatu mata benda sekalipun, jikalau diqasadkannya seorang mengangkat mushaf dan dagangan. Satu, dia angkat barang dagangan serta Quran tu, dia qasad untuk angkat Quran dan barang dagangan sekali. Satu. Atau qasadkannya seorang qasadkannya seorang hati, yakni dalam hati dagangan jua, yakni dia qasad untuk angkat barang sahaja. Hak pertama tadi qasad angkat barang serta Quran. Yang kedua qasad angkat barang sahaja pun harus. Kalau qasad angkat barang saja, ittifaq harus, sepakat, tidak ada khilaf. Tapi kalau bercampur qasad angkat Quran, qasad selain Quran, khilaf hak tadi. Okey.
Dan betul. Harus. Tetapi jika dikosakkannya seorang, hanya akan mushaf juga. Mushaf. Dia angkat mushaf dengan barang, tapi kosak angkat Quran saja. Satu. Atau tiada dikosakkan seorang mushaf dan dagangan. Mana itlaq. Dia angkat Quran, dia angkat barang, tapi tak kosak angkat Quran, tak kosak angkat barang. Maka tiadalah harus, yakni haram. Kalau angkat kosak saja, kosak angkat mushaf saja, tidak ada khilaf, haram. Tapi kalau tak niat langsung, kita kata tadi khilaf antara Syekh Ibn Hajar kata haram, Syekh Zakaria Ansari dan Syekh Ramli kata halal. Noktah. Babu ma yujibul ghusla wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.